lagi minit kita bersama ni, saya bercadang untuk bawakan satu tajuk tadabbur pada malam ini daripada surah Al-Hujurat. Daripada surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Jadi kita semua boleh sama-sama buka ayat ini untuk kita sama-sama tadabbur pada malam ini. Ayat ni penting ya, musim-musim PRN ni, musim-musim pilihan raya negeri ni, kita kena banyak dengar nasihat. Sebab musim-musim ni musim yang ramai orang bertelagah, ramai orang yang putus silaturahim, ramai orang melakukan maksiat dengan mulut masing-masing, dengan lidah masing-masing dan sebagainya. Jadi kita perlukan nasihat kita perlukan nasihat untuk kita tahu apakah peranan kita dalam tempoh-tempoh seperti sekarang lah. Baiklah, ini adalah salah satu nasihat yang kita boleh pegang sama-sama, iaitu berkenaan dengan nasihat supaya kita berhati-hati dengan sesebuah berita. Berhati-hati dengan sesebuah berita yang kita dengar ataupun yang kita sendiri yang nak sampaikan. Berhati-hati. Ayat ni sebenarnya ada sejarah dia. Kenapa ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat yang nama dia ialah nama sahabat itu ialah sekejap ya. Uqbah. Al-Walid. Ya betul, Al-Walid. Ya betul. Nama sahabat itu adalah Al-Walid. Okey, dia kisah di Rasulullah SAW dengan satu kabilah Bani Mustaliq. Terima kasih kepada puan yang membantu tadi. Satu kabilah Bani Mustaliq, kabilah yang besar di Madinah. Dan satu hari Rasulullah SAW mengutuskan Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Uqbah untuk mengumpulkan harta zakat, untuk mengumpulkan harta zakat. Jadi ketika mana Al-Walid bin Uqbah mendekati kepada kumpulan Bani Mustaliq, mereka menyambut Al-Walid bin Uqbah beramai-ramai. Tapi malangnya, apa yang disebutkan ialah Al-Walid tersalah faham. Al-Walid tersalah faham, menganggap bahawasanya kaum yang ramai itu hendak membunuh beliau untuk memerangi Al-Walid. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW minta pergi kutip zakat. Jadi tersalah faham di situ ialah risau orang Bani Mustaliq tak terima arahan untuk mengeluarkan zakat. Jadi mereka menyangka, Al-Walid menyangka bahawa mereka berkumpul itu adalah untuk menyatakan permusuhan kepada Nabi SAW, dan akhirnya Al-Walid terdengar hasutan syaitan, kan? Syaitan inilah nak sebutkan siapakah fasik yang dimaksudkan dalam ayat ini. Orang yang termakan tipu daya syaitan, kan? Tipu daya syaitan. Bila Al-Walid, kalau kita duduk di tempat Al-Walid bin Uqbah dan kita nak pergi kepada kaum Bani Mustaliq, dan kita tengok kaum Bani Mustaliq ramai sambut, dan kita tak kenal kaum Bani Mustaliq tu hati budi dia macam mana. Jadi
syaitan pun datang kepada kita. Syaitan yang pangkat hebat lah. Sebab apa? Al-Walid ni sahabat Nabi. Macam mana sahabat Nabi boleh terpengaruh dengan bisikan syaitan? Sebab sudah tentulah syaitan itu syaitan yang hebat pangkat dia. Jadi syaitan tu menghasut kepada Al-Walid bin Uqbah bahawasanya kaum Bani Mustaliq yuriduna qatlahu, ingin untuk membunuh Al-Walid. Jadi Al-Walid pun kembali ataupun patah balik kepada Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada Nabi, beritahu kepada Nabi kaum Bani Mustaliq tak nak bayar zakat dan nak memerangi nak memerangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjadi marah. Nampak tak? Kalau kita tengok susur galur bagaimana ayat ini diturunkan, kita boleh faham mula-mula bermula dengan perkara yang baik, kan? Pergi nak minta zakat, baik. Kemudian orang Bani Mustaliq pun sambut ramai-ramai, baik juga, kan? Bila dua pihak ni saling nak buat baik, ada pula satu pihak yang di tengah-tengah, syaitan. Dan syaitan pergi ke salah satu pihak, bagi tahu kepada dia, ni pihak sana, bagi pihak Bani Mustaliq nak perangi kamu. Maka pihak ini pun percaya, balik pada Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi sangat marah. Dan maka Rasulullah menjadi sangat marah dan mengumpulkan bala tentera untuk memerangi kaum Bani Mustaliq. Sebab apa? Sebab tak nak bayar zakat ni perkara yang besar, layak untuk diperangi. Jadi maka bergeraklah rombongan atau bala tentera untuk menyerang kaum Bani Mustaliq disebabkan kemarahan Rasulullah SAW. Maka apabila berlaku kepungan kepada kaum Bani Mustaliq, maka terdengarlah laungan azan, kan? Laungan azan untuk menunaikan solat fardu di dalam perkampungan Bani Mustaliq. Disebabkan azan itu, maka orang Islam ataupun tentera Rasulullah SAW tidak jadi untuk memerangi kaum Bani Mustaliq kerana kaum Bani Mustaliq sebenarnya masih lagi beriman. Kalaulah kaum Bani Mustaliq ini tak nak bayar zakat disebabkan tak nak beriman kepada Nabi, maka sudah tentulah dah tak ada azan dah di tempat Bani Mustaliq. Tapi disebabkan adanya azan, maka salah faham ini pun terurai. Maka bala tentera Islam tidak jadi untuk menyerang kaum Bani Mustaliq disebabkan oleh laungan azan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahawasanya betapa liciknya syaitan yang boleh kucar-kacirkan umat Islam. Kerana syaitan telah berjanji bersumpah setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghasut anak-anak Adam. Kitalah untuk menghasut kita. Maka syaitan akan selalu duduk di antara kita semua, duduk di antara anak-anak Adam ni untuk melakukan hasutan. Pantang ada je perkara yang sensitif, maka syaitan akan mula masuk jarum. Syaitan akan mula menanam ataupun syaitan akan mula memasang makar. Makar ni apa dia? Makar ni adalah tipu daya. Kan? Syaitan mula memasang tipu daya supaya umat Islam bertelagah biarlah sampai berperang. Itulah tugas syaitan. Jadi kalau kita ikut konsep kita pada hari ini, kita boleh salah faham ni dengan semua orang. Pantang tengok, pantang dengar. Kita boleh salah faham dengan semua orang. Sama ada kita melalui telinga kita dengar ada ura-ura menyatakan bahawasanya si fulan tak suka pada kita. Ya Allah, kan? Na'udzubillah min zalik. Kita dengar, hati kita pun rasa panas, kan? Kita rasa panas, kita rasa nak balas. Mula-mula kita rasa marah. Macam Nabi tadi, kan? Mula-mula rasa marah, kemudian Nabi nak pergi serang. Sama juga macam kita dengar ada orang cakap pasal kita, walhal belum tentu lagi betul tak betul. Kita terdengar-dengar. Jadi
kita pun rasa marah, kita pun rasa nak pergi balas pada orang tersebut. Kita pun buat macam-macam. Kita buat status WhatsApp lah, kita hina-hina keluarga dia lah, macam-macam kita buat. Tapi akhirnya rupa-rupanya dia tak ada kata apa pun dekat kita, kan? Dia tak ada kata apa pun dekat kita. Alangkah malunya kita kalau kita sedar bahawasanya waktu tu kita yang sebenarnya tersilap. Kita yang sebenarnya terlibat dengan tipu daya syaitan. Itu baru telinga, mata pun sama. Mata kalau kita tengok dengan siapa yang kita nak bergaduh. Itu sebut je, kita bayangkan je dengan siapa-siapa yang kita ada rasa masalah. Contoh kita tengok jiran lah, jiran ni selalu tempat untuk kita bergaduh. Biasanya jiran ni tempat untuk kita bergaduh. Jadi kita tengok jiran, kita rasa macam jiran aniaya kita. Sama juga macam jiran tengok kita, rasa macam kita menganiaya dia. Jadi akhirnya ada timbul permusuhan di kalangan jiran-jiran. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan bahawasanya kalaulah kamu mencuri di 10 buah rumah tu adalah lebih ringan azab dia berbanding kalau kamu mencuri di rumah jiran kamu. Bagi tahu betapa Rasulullah SAW mementingkan supaya kita berbaik-baik sesama jiran tu, sampai kan kalaulah kita ni ada niat untuk mencuri di rumah jiran kita, azab dia lebih berat daripada kita mencuri di 10 biji rumah yang lain yang bukan jiran kita, kan? 10 kali ganda lebih berat azab dia. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan Nabi sebut, dan ada seorang sahabat sebut, disebabkan Nabi selalu ingatkan berkenaan dengan buat baik kepada jiran ni, sangka baik kepada jiran ni, sampai kan para sahabat menyangkakan bahawasanya jiran tu layak dapat harta kita. Maksudnya kita kalau kita mati, jiran-jiran tu dah berhak dapat harta, sebab betapa Nabi suruh buat baiknya kepada jiran, tapi tak sampailah tahap tu. Cuma barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah jiran-jiran kita, kan? Itulah perkara yang kita boleh bincangkan pada malam ini. Bagaimana kita orang Islam, umat yang diperangi oleh syaitan, diperangi oleh iblis laknatullah. Kita ni umat anak cucu Nabi Adam adalah kaum yang diperangi oleh syaitan dan iblis. Hari-hari, setiap minit, setiap masa, syaitan dan iblis cari jalan untuk melaga-lagakan kita sesama Islam. Dan jadi sebab itulah musim-musim ni musim yang kita kena berhati-hati. Janganlah kita termakan tipu daya syaitan. Janganlah kita termakan berita-berita yang tak tentu kesahihannya, yang tak tentu kebenarannya, maka kita terlajak ambil tindakan. Jangan biarlah orang politik tu dia buat kerja dia, biar dia sama-sama dia je lah. Kita ni orang biasa ni, kita mohonlah doa kepada Allah SWT, istikharah, supaya kita dapat memilih pilihan yang terbaik, dan supaya pilihan kita tu pilihan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita terlibat sama dalam melaga-lagakan orang-orang Islam, kerana perkara tersebut tidak berbaloi. Perkara tersebut adalah dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti mana Rasulullah melarang kita percaya orang-orang fasik ataupun syaitan ataupun iblis yang nak memecah belahkan orang Islam. Kalaulah kita berselisih faham sesama kita yang masih hidup, tak apa. Kita ada masa untuk kita pulihkan keadaan, ada masa untuk kita saling bermaafan. Cuba kita bayangkan, mesti ada di kalangan kita, saudara dekat ataupun saudara jauh
yang bermusuh-musuhan disebabkan salah faham, akhirnya sampai mati pun tidak saling maaf-memaafkan. Wal'iyadzubillahi min zalik. Kita sangat takut bila berlaku perkara ini. Sedangkan orang Islam ni, adab dia bila orang mati, maka ampunkanlah segala apa yang telah dilakukan oleh hamba Allah tersebut semasa dia hidup. Sebab apa? Sebab kalau kita buat macam tu, insya-Allah lah Allah akan gerakkan hati orang-orang yang lain pula. Maafkan semua kesalahan kita masa kita mati nanti. Itulah adab yang diajarkan oleh agama kita kepada kita. Bila kita dengar kematian seseorang, sama ada saudara kita ataupun orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, kita doakan, kita ampunkan semua apa sahaja perkara yang ada kena mengena dengan kita, supaya orang tersebut selamat di akhirat sana, di dunia sebelah sana. Kita pun sama, supaya nanti kita mati pun kita selamat juga, sebab orang yang masih hidup yang ada kena mengena dengan kita memaafkan kita juga. Kan, biar bergaduh tu biar atas dunia je lah. Atau mati tu kita maafkan lah. Kan, kita maafkan. Ini tak ada berlaku kes betul, kes benar. Bagaimana bermusuh-musuhan disebabkan tipu daya syaitan ni, sampai salah seorang bawa mati, lepas mati baru tahu cerita sebenar. Macam mana nak selesaikan, macam mana nak minta maaf? Baru tahu kisah sebenar, baru tahu rupanya salah faham, baru tahu rupanya fitnah, baru tahu rupanya kena tipu. Kan, ingatkan selama ni kita betul, rupanya kita yang salah. Bila orang yang kita aniaya tu, orang yang kita musuhi tu dah mati, macam mana kita nak minta maaf? Sebab itulah hati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Hati-hati dengan berita-berita yang tak tentu kesahihannya. Jadilah orang yang baik. Macam mana orang yang baik ni? Memaafkan. Memaafkan supaya kita tak terlajak. Kerana terlajak ni bahaya, terlajak ni merugikan, terlajak ni burukkan keadaan. Burukkan keadaan. Jadi mudah-mudahan adalah pengajaran yang kita dapat pada hari ini dalam sesi tadabbur ringkas. Kerana saya diberikan masa sehingga 8.55 sahaja. Jadi cukuplah setakat itu. Jadi nanti kita sambung lagi apa-apa yang kita boleh bincang lagi dalam waktu yang ringkas. Yang penting adalah manfaat yang kita dapat. Ingatlah puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauhkanlah daripada tipu daya syaitan. Lindungilah telinga anda, mata anda, hati anda daripada termakan hasutan syaitan. Jadilah manusia yang baik. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada admin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah tadi. Dan dengan surah Al-Hujurat ayat 6, ibrah yang kita boleh dapat adalah yang pertama, orang beriman sifatnya bercakap benar. Yang kedua, bersahabat dengan orang fasik akan mendatangkan musibah. Maka pilihlah kawan-kawan dan persekitaran yang dapat membangunkan iman dan akhlak kita. Yang ketiga, jangan cepat percaya sesuatu berita sebelum memastikan kebenarannya, kerana kita bimbang ia boleh jatuh kepada fitnah. Kerana fitnah itu adalah suatu benda yang dicipta oleh si pembenci, disebarkan pula oleh orang-orang yang dungu, akhirnya dipercayai oleh orang-orang yang bodoh. Kerana orang yang bijak akan selidik dahulu sama ada benar atau tidak berita yang diterima. Dan peringatan untuk saya dan semua, sekiranya mendengar sesuatu perkara, jika tidak pasti, janganlah kongsi. Seperti hadis riwayat Muslim, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia bercakap segala apa yang dia dengar. Baiklah, terima kasih Ustaz atas perkongsian dan pengisian sebentar tadi. Dan kepada para jemaah, boleh kekal dalam talian kerana selepas ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razik
untuk bacaan Al-Kahfi ya. Terima kasih Ustaz, semoga kita dapat lagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang. Saya serahkan semula majlis kepada Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz, terima kasih. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.